sebentar tadi. Cantik pertumbuhan bunga dahlia, pohon melati di tepi perigi. Rasulullah junjungan yang mulia, halus pekerti indah pribadi. Jejaran mengkudu berhias kesuma di celaan sana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di dataran Batu Salam kita bersuara. Untuk itu dipersilakan Pengerusi JKP Masjid Batu Salam Muhammad Hajmi bin Haji Umar untuk menyampaikan sedikit kata-kata aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara bersama majelis yang merangkap Setiap Usaha JKP Masjid Batu Salam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dahulu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi itu kita telah diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis program sambutan Maulidul Rasul peringkat Kampung Selabang yang kedua kali diadakan di sana. Jadi untuk itu saya mengharapkan kehadiran Al-Fadil Ustaz Afandi bin Ismail daripada bahagian agama Islam Betul dan juga merupakan penjamah jemputan kita pada pagi itulah. Dan saya juga mengharapkan kehadiran Ayahanda Ketua Kaum Kampung Selabang Tuan Haji Jula bin Tapa dan juga merangkap pengurusi JKPK Kampung Selabang, kepada Ayahanda Tuan Imam Cik Kemat bin Haji Sais, Imam Satu Kampung Salam Selabang, dan seterusnya kepada jawatan kuasa masjid, pengurusi KRT Saudara Elah bin Saleh, pengurusi Rela Kampung Selabang Cik Razali, dan juga daripada peserta perjalanan sepanduk pada pagi itu, dan juga kepada golongan belia dan anak-anak kita daripada SK Serabang. Syukur alhamdulillah dapat menyertai program pada pagi inilah. So untuk makluman Al-Fadil Ustaz, program kita telah berlangsung awal pagi dari Ustaz kerana kita naga takut hujan. Jadi alhamdulillah itu kita nak berharap pukul 7.30 hujan pun berhenti Ustaz. Yang ada makna rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan Kampung Selabang tu si besar rupanya Ustaz. Bersih-bersih jalan kaki pun, jalan slow pun, setengah jam pun si sampai. Jadi ada balau minta 5 rawat tadi, tapi ada yang surrender juga lah. Boleh 5 kali bersih tu. Tak tahu lagi lah, ada setengah kaki kali. Jadi terima kasih. Kita sebenarnya Ustaz dulu kali mengadakan sambutan dan perarakan setelah kita menghadapi masalah PKP 2 tahun yang lepas. Jadi syukur tahun tu kita dapat mengadakan program seperti yang kita rancang lah. Kita memang dah ada rancang awal. Cumanya kita sedapat nak menyebut VVIP Alaiya Berhormat kerana kebetulan tarikh hari itu adalah sambutan Maulidul Rasul peringkat negeri Sarawak di Miri. Jadi semua sudah WB Senun. Jadi insyaAllah ni kali kita berhajat dan tidak WB kan. Kita terpaksa tukar tarikh lain lah. Mungkin sehari 2 hari sana lepas perayaan. Dan dipahamkan juga sambutan Maulidul Rasul 1444 Hijriah akan diadakan di Betong pada 22 Oktober. Saya dengar apa tu akan diadakan di Dewan di stadium Dewan Guru Dekat. Jadi saya harap kami lagi bincang dengan Ustaz kepada JKP nak hantar Cerabang, nak hantar kontijen kasih lah. Kerana tidak dah ada perlamaan dulu sampai Encik sebab jalan jauh gelap jalan. Dari Dewan Guru Dekat pergi Dewan Retap jauh juga ada. Itu mungkin naik bukit tak ada perlamaan lah. Tapi insyaAllah kita akan agar dulu kita akan bincang dengan KK dengan musim-musim pertubuhan lah. Cuma sebagai makluman Ustaz, mungkin boleh dipanjangkan kepada pegawai agama Islam bahagian. Sebenarnya saya pun baru saja mengambil alih Ustaz sejak bulan 1 Julai yang lepas sebagai pengurusi JKP untuk tempoh 3 tahun lah.
Jadi perancangan JKP dan juga JKKK untuk nak membangunkan prasarana masjid, Ustaz. Jadi untuk kemudahan orang kampung lah. Yang pertama sekali, Dewan tu boleh katakan dijadikan dataran lah masjid. So kita bercadang nak bola untuk kegunaan bersama. Maksudnya sidak sekolah kan, sidak PBG nak pakai untuk majlis khataman Al-Quran, untuk majlis apa-apa lah yang memerlukan kepada keadaan yang lebih selesa, kita mengalu-alukan. Kita ambil konsep di mana je sana. Masjid tu bukan nak kembayang saja. Banyak program yang kita boleh perah di masjid lah sebenarnya. So untuk perancangan yang akan datang, Ustaz agak dulu sila kipas tu Ustaz, baru dia pasang parit tu. Jadi alhamdulillah tu adalah sumbangan daripada Baitul Mal Sarawak lah. Saya masih dipegang sedikit lagi. Jadi saya bincang dengan Ustaz Aspa tu biar satu dua. Ustaz minta dulu kami nak buat program maulud, minta sumbangan daripada Baitul Mal. Alhamdulillah untuk makluman Baitul Mal telah meluluskan sumbangan RM 2,900 untuk Maulid Rasul lah. Jadi yang kata terima kasih juga dengan kontraktor yang dapat diam 2 hari je tu. Wiring sehari, pasang kipas sehari ya. Kita pun saudara Aju, namun dah tahu lah mengampung tau. Abang Aju, nak Aju apa ya kak? Okey lah. Jadi Ustaz, tu semua berkat kerjasama semua lah Ustaz di kampung tu lah. Jadi yang kedua tu Ustaz, sumbangan daripada Baitul Mal kita gunakan untuk membeli base system lah, untuk portable yang kita guna untuk Ustaz Naga. Mudah untuk kita nak bola apa-apa majlis, mau sekolah nak pinjam nak nyawa pun boleh, insyaAllah dia lakukan lah. Jadi untuk perancangan lain untuk jangka masa panjang, kita nak bola awning Ustaz, yang awning di tepi tu dapat pagi kita bola awning. Mun sekira lah ada adik kakak di kampung untuk nak bola majlis nikah kahwin anak-anak ke, nak bola apa majlis, so kita boleh pakai masjid macam di bandar juga. Akad nikah di masjid, boleh berami makan bersama di masjidnya lah tujuan. InsyaAllah untuk makluman, mungkin saya bukan lah sepatutnya WB yang umum. So untuk makluman para jemaah semua yang berhormat, WB Muhammad Raziz Hitam, di mana Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap adun N35 Seribas telah memberi grant MRP kepada JKP sebanyak RM20,000 untuk kita nak bola munding aja. Kalau ada duit tak ada, dia kena ambil gigi. Mus patut tak macam datang tak nyemput juga aku jerah tak. Tapi dia ada di migi. InsyaAllah nanti mungkin ada program lah yang akan datang, dia akan jerah lah. Untuk kita bola munding, boleh dah ada munding Ustaz, nak bola ibadah korban. Taklah berjemur apa panas luar tu. Banyak kemudahan insyaAllah lah. Ia perancangan untuk tahun tu. Untuk tahun akan datang insyaAllah kita akan berusaha lah untuk menaik taraf lagi. Kita masih ada kurang Ustaz. Penggunaan pejabat, tempat mesyuarat tidak ada. Memeti yang berselo je nak sekitar. Tapi cukup dengan JKP yang lama, kita dah ada bilik pengurusan jenazah Ustaz. Dah ada. Aku bagi buat pasal kipas. Dia pun ada isu juga. Kalau tanya, wahai bilik tempat bagi mandi pasal kipas, dah sejauh dah orang dia bagi mandi. Ya dah hai. Orang yang beri mandi ya hangat. Orang yang di pandai yang pemberi mandi, orang yang mandi ya nak dah sejak awal dah. Salah ya. Yalah. Jadi terima kasih kepada JKP juga lah sebelum tu. Bersama kita membangunkan masjid tu supaya memang mesti kacak lah berbanding dengan tweet. Tweet yang berapa juta Ustaz. Natuk minat 500,000 je untuk bangun Ustaz. Asal yang dulu memang kecil suruh dia naik taraf, dibesarkan alhamdulillah dengan tambahan peruntukan 500,000 yang dapat dia naik taraf dibesarkan lah meski Sabang tu. Jadi aja Ustaz, saya minta maaf, mungkin ada panjang sikit ucapan dan luar saya lah kadang-kadang buat first time begitu. Dan bagi mengakhiri ucapan aluan saya, terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa yang terlibat, bukan sahaja daripada JKP Masjid, daripada KRT, daripada Rela, daripada PABG dan juga belia dan juga pihak sekolah di atas kerjasama menjayakan gotong royong sehingga majlis pada pagi itu dapat dilaksanakan dengan jaya nyala.
Dan kesempatan itu juga saya ingin merakamkan berita terima kasih kepada anak-anak sahabat yang bekerja di bandar yang amat bermurah hati, yang telah memberi sumbangan untuk menampung perbelanjaan kita. Itulah minat jumlah yang saya sebut, nama boleh sebut padahnya banyak oleh padah lah. Dia tak kuasa, dia tahu lah kenanya ikhlas. Kelak jadi riak jadi sana berumum dah. Minat nama orang yang dapat antaranya lah yang pertama usahawan berjaya kita di Sabang tu, Tuan Haji Musyidi, Beramli ataupun Jafar lah, ada berkembang juga. Yang kedua Cik Mahmud bin Hassan, untuk kita pun engineer Cisco ada menyumbang, dan juga adik kumpul lah ASP Alhamdulillah Bahiji Omar. Dan untuk hamper untuk hadiah-hadiah disumbang oleh SM Rajuna AOCS Balai Pulih Kita. Kita pergi ke masjid memang grab tu sebenarnya. Yang pergi masjid Ustaz minat pergi upah bang wiring aja. Anak lainnya berkat-berkat banyak orang Sabang untuk jam petang Ustaz. Jam rumah kita lah. Ya, 4 orang tu. Menghitung lebih 100 ada. Nah depan tu pada cikgu atau dia punya dah bini Pak Laut hantar juga masih lah. Jadi ialah saya minta supaya untuk program-program akan datang kita cubalah, bukan kita nak naik, tapi dengan ada bantuan sumbangan anak-anak sahabat yang berjaya tu, insyaAllah apa je program kita pun akan maju lah, akan berjaya. Jadi silah membebankan masjid malah aja makin di masjid lah, masjid ada untuk pesan lain lah. Tapi Alhamdulillah, ialah saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sahabat. Menada insyaAllah ke depan mungkin lebih banyak yang akan menyumbang lah. Kami masih minta sebenarnya bila di personal group ada kepada Allah terus mesej nak beri sumbangan ya lah. Berkat solidariti anak-anak Sabang lah. Terbukan untuk anak-anak Sabang. Okay. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi, terima kasih diucapkan kepada pengerusi Masjid Babul Salam Muhammad Hajmi bin Haji Omar di atas ucapan aluan sebentar tadi. Jadi diharapkan agar seluruh penduduk kampus Sabang akan dapat sama-sama memanfaatkan segala kemudahan yang ada di Masjid Babul Salam untuk kegunaan seluruh penduduk kampung, insya-Allah. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan. Moga diiringi restu ilahi. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Kira rasa tidak terberi bertemu tuan yang baik budi. Majlis kita diteruskan dengan sesi perkongsian ilmu bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Serabang pada kali ini. Dengan itu majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Afindi bin Ismail untuk berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul dan untuk sama-sama dijadikan panduan kita bersama. InsyaAllah dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis. Banyak hantu dapat dibalas betul. Dan yang berusaha
Kursi Masjid Kampung Serabak, Masjid Babus Salam, Kanda Haji Azmi Pasal Jim Silap, dan Ayahanda Kota Kampung, Ayahanda Imam Masjid, dan tidak lupa juga kepada abang-abang rela yang berpanas berhujan dalam setiap program, dan juga barisan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya mohon banyak kemaafan karena kalau ikut program pukul 8.30 ya, saya pagi tadi pukul 7 target datang pukul 8.30, maki pergi Kabak, sampai di Kabak ada jalan balik semula pakai jalan 100. Alhamdulillah sampai pukul 9.30 di kampus Sarawak. Ini program yang telah dirancang sejak 1400 tahun dulu sebenarnya. Bukan baru dirancang 2-3 itu. Sebenarnya program ini telah tertulis ya, sejak 1400 tahun lalu. Alhamdulillah dia telah terlaksana begitu. Pagi tadi mungkin berlaku merakan jalan kaki dan sebagainya. Itu adalah pakaian, disebut sebagai pakaian, tanda kita mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perkongsian ilmu ini adalah ruh kepada pakaian yang tuan-tuan dan perempuan ya, junjung pada pagi tadi. Pengurusi Mada sikit saja ilmu dikongsi pagi itu. Nah, jadi saya nak kongsi sikit sajalah, banyak. Tapi ceramah Maulid Rasul mungkin selalu tuan-tuan dan perempuan datang mendengar. Dia tak sama dengan ceramah yang saya sampaikan tadi. Kerana saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan daripada sebelum Nabi itu lahir. Sebelum Nabi itu lahir, maka dirakamkan dalam 2 surah. Surahnya pendek. Yang pertama surah Al-Fil. Tahu surah Al-Fil? Alam Tarokai. Yang kedua surah Al-Quraisy. Tahu surah Al-Quraisy? Ali si tahu juga. Ibu punya surah Quraisy. Aku dah lupa. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Itu surah Al-Quraisy. Baik. Sebelum Rasulullah SAW lahir, maka berlaku satu peristiwa. Berlaku satu peristiwa yang disebut sebagai peristiwa peperangan tentera Penggajah. Peperangan tentera Penggajah iaitu tentera Abraha. Tentera Abraha ini tujuannya ialah hendak menghancurkan kota Makkah yang dibina oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim AS. Ya. Kenapa tentera Penggajah ini hendak menghancurkan kota Makkah? Dia bukan disebut sebagai kota Makkah waktu itu, bukan. Makkah waktu itu mula-mulanya disebut sebagai Al-Bait. Nah, itu mula-mula dia. Bukan kota Makkah. Tapi setelah turun surah
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barulah kota Mekah yang diberi nama kota Mekah, Masjidil Haram. Ya. Kenapa tentera Abraha ingin menghancurkan kota Mekah? Mesti ada simboliknya. Kerana tentera Abraha ini di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Nasrani, dan beberapa kabilah lain telah melihat apa yang dilihatnya, telah melihat di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil akan lahir seorang manusia bernama Ahmad. Nah, ya. Akan lahir seorang manusia bernama Ahmad. Mereka ramai tinggal di mana? Mereka orang Yahudi, orang Nasrani ramai pindah berhijrah di kota Madinah. Ya. Dan sedikit sahaja yang berhijrah ke kota Mekah. Kenapa mereka pindah ke kota Madinah? Tidak berpindah ke Yaman, tidak berpindah ke Syam. Sedangkan kota Madinah adalah kota yang penuh dengan penyakit, termasuk coronavirus, COVID-19. COVID-19 bukan sekarang ni. Zaman tentera Abraham dulu dah wujud dah penyakit COVID-19 ini. Kenapa dia orang pindah ke kota Madinah? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun orang Yahudi, orang Nasrani, Bani Israel ini bercita-cita agar Nabi akhir zaman, yaitu penutup segala Nabi, lahir di kota Madinah dan dilahirkan oleh Bani Israel. Itu cita-cita dia. Ya. Sebab orang-orang Bani Israel, orang Yahudi ni, dia dulu tahu dah. Dia tengok dalam kitab Zabur, kitab Taurat, Nabi akhir zaman ini bukan Nabi kampung Sabang aja. Kalau agama Yahudi sebelum Islam tu ada Islam, yaitu agama Yahudi. Dengar, agama Yahudi ini menyebut Allah Yasuha. Agama Nasrani pun menyebut Allah Yahusa. Agama Kristen menyebut Yesus. Mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertauhidkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma syariatnya berlainan. Contohnya sebuah kampung tu ada nabi. Kampung Serabang ada nabi. Kampung Tui ada nabi. Dulu kan. Siapakah nabi sebelum Nabi Muhammad? Tahu tak tuan-tuan? Sebelum Nabi Muhammad ialah Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Nabi Isa ialah Nabi Musa alaihissalam. Kedua-dua Nabi ini adalah daripada kaum Bani Israel, keturunan Yakub. Sebab itu mereka bercita-cita bila Nabi last pernah kelak, Nabi akhir zaman kelak, bukan saja untuk di Madinah, untuk di Mekah, tetapi untuk seluruh alam. Nabi ini akan membawa rahmat untuk kaum yang dapat melahirkan orang macam ni. Tengok. Sebab itulah tentera Abraha menggempur kota Mekah supaya kota Mekah tidak dapat melahirkan. Kalau ada Nabi lahir tak sempat ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya,
ka'asfin ma'kul. Mereka menggempur kota Mekah. Akhirnya Allah mengutuskan tenteranya, yaitu burung ababil, membawa batu daripada neraka diumpan kepada tentera-tentera Abraha yang menggunakan gajah beribu-ribu orang. Akhirnya mereka ka'asfin ma'kul, mereka hancur seperti daun dimakan ulat. Tengok. Apa tujuan juga Allah menghancurkan tentera Abraha ini? Disambut satu surah, yaitu surah Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ilaf, li'ila, ilaf maksudnya penyatuan. Tujuannya ialah untuk menyatukan golongan Quraisy di kota Mekah ketika itu berpecah belah, berpuak-puak. Ya, itu tujuannya yang pertama, untuk menghancur, untuk menyatu padukan golongan Quraisy yang berpecah belah yang berada di kota Mekah. Kemudian bila tentera Abraha dikalahkan dan kaum Quraisy dapat disatukan, maka turun rahmat Allah. Yang pertama, wa at'amahum min ju'. Yang pertama, mereka dilimpahkan dengan seluruh rezeki, kekayaan, ya, makanan dan sebagainya. Dan yang kedua, wa amanahum min khawf. Mereka diberi keamanan dan kedamaian. Lihat dalam surah ini, kenapa kota Mekah tidak dapat dihancurkan sehingga hari ini. Disebut dalam Al-Quran, wattini wazaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Allah menyebut wa hadzal baladil amin. Balad maksudnya kota yang aman, amin, aman sentosa, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana di situ ada 4 manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Abdullah. Siapa Abdullah? Bapak Nabi. Nabi belum lahir, ya. Abdullah belum menikah dengan Aminah, tetapi Allah telah mencipta Abdullah. Simbolik nama itu, lihat, Abdullah, hamba Allah, bermakna orang yang dilahirkan, orang yang dijadikan daripada Abdullah ini akan menjalankan ketauhidan kepada Allah. Yang kedua, Siti Aminah. Aminah maksudnya keamanan. Orang yang dilahirkan oleh Aminah akan membawa inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin, akan membawa keamanan ke seluruh alam. Yang ketiga, Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah ialah ibu susuan yang pertama Nabi, hamba kepada Abdul Wahab, ya, telah dimerdekakan. Suwaibah ini hamba abdi, iaitu ibu susu pertama Nabi. Suwaibah maksudnya yang memberi pahala. Maksudnya orang yang disusu Suwaibah ini nanti, orang itu akan banyak memberi ganjaran pahala kepada manusia bila ia mengikut ajaran yang dibawanya. Dan orang yang keempat siapa? Halimatus Sa'diyah. Apa maksud Halimatus Sa'diyah? Maksudnya kelembutan pribadi. Bermakna orang yang disusu oleh Halimatus Sa'diyah akan mempunyai akhlak kepribadian yang mulia. Lihat tuan-tuan dan puan, itu saya kata, saya ceramah Maulid Rasul
tidak sama dengan orang lain. Sebab saya mengkaji, saya melihat dalam sejarah sebelum kelahiran Nabi Muhammad, kenapa mereka ini ada 4 nama ini. Setelah ditafsir namanya, betul-betul ini bukan buatan manusia. Ini adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ya. Di waktu subuh, orang-orang Yahudi semua bangun, tak tidur. Di mana? Di kota Madinah, di kota Makkah. Kenapa mereka tak tidur? Di antara patrina, di antara pendetanya, tidak tidur. Kerana mereka tahu pada malam ini akan lahir Nabi akhir zaman, yang disebut dalam kitab Zabur, yang disebut dalam kitab Taurat. Ya. Bila satu ketika keajaiban berlaku sebelum subuh, betul ke tidak? Pendeta-pendeta nak melihat, ya, di istana Raja Majusi, ya, obor-obor yang tidak pernah padam beribu-ribu tahun, walaupun disembah dengan air, walaupun disembah dengan pasir, walaupun ditiup ribu taubat, obor itu tidak pernah terpadam. Ketika sebelum subuh padam obor-obor itu, orang pendeta, orang ahli kitab Zabur, ahli kitab Injil, ahli kitab Taurat mengangguk kepala. Bermakna benar yang disebut dalam kitab. Pagi ini akan lahir seorang manusia, namanya Ahmad, ataupun Hamid, ataupun Hamidun, ataupun Mahmud, ataupun Muhammad. Tapi orang yang sama. Bila siang harinya, maka dikumpul semua kabilah Bani Israel di kota Madinah. Ditanya, siapa bini kita ada beranak pagi tadi? Coba tanya dengan orang Madinah, siapa bini kita orang ada beranak pagi awal pagi tadi? Tanya, kau bini kau mana? Pada mana gitu, bulan tiba. Maka tidak ada seorang pun bayi lahir di kota Madinah pada pagi itu. Seorang pihak pun sudah keluar. Sudah tidak. Kalau begitu, coba kita hantar utusan ke kota Makkah. Tanya dengan Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi yang berada di kota Makkah, kali ada dia telusio pagi tadi. Maka diantar utusan, ditanya kepada kabilah Yahudi yang ada di kota Makkah, siapakah yang ada melahirkan bayi pada subuh 12 Rabiul Awal? Maka disiasat, diselidik, ada seorang hamba daripada bangsawan Arab, iaitu siapa? Abdul Muttalib. Saya sebut Abdul Muttalib dalam merawi yang kita selalu baca, walamma tamma min hamlihi ni ala ashhuri qamariyah, tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Maksudnya semasa tak kala Muhammad 2 bulan dalam perut ibunya, maka tuwfiya bil madinatil munawwarah abihi Abdullah telah wafat di Madinah. Siapa? Bapaknya Abdullah. Sebab itulah bila orang Yahudi tanya siapa? Abdul Muttalib.
Muttalib pun cucu atau lahir daripada Siti Aminah. Maka orang Yahudi kata apa? Orang Yahudi menjerit, maka telah habislah di kalangan golongan Bani Israel tidak menjadi nabi lagi. Kecewa tidak ya? Kerana apa? Kerana Nabi akhir zaman lahir daripada kabilah Arab, daripada kaum Quraisy. Setelah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibawa oleh Abdul Muttalib datuknya ke dalam kota Mekah, dilaungkannya dengan menyebut apa sebutnya? Hamd, puji-pujian, kerana dia pernah bermimpi setelah wafat bapaknya Nabi Muhammad Abdullah, maka Abdul Muttalib bermimpi kalau lahir anak Aminah bagi namanya Muhammad. Sebab itulah bila dibawa anak tu lahir, bawa di dalam kota Mekah, disebutnya Hamdu, aku beri nama cucuku ini yaitu Muhammad, yaitu orang yang dipuji seluruh alam. Tengok, waktu itu belum ada lagi yang disebut Islam, yang disebut Yahudi, yang disebut Nasrani, itu Islam sebenarnya. Tapi bila itu Islam berlaku, setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, apabila didengar oleh siapa? Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab, kan? Abdul Wahab, iaitu bapa kepada Siti Aminah. Dia kata, wahai Suaibah, kamu baliklah ke kampung dan aku memerdekakan kamu, kerana telah lahir anak saudara. Suka dia. Dalam Al-Quran sebut tabat tiada abi lahab, musuh ketat Nabi Muhammad tu sampai mati, tak masuk syurga Abu Lahab. Tetapi waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Wahab itulah orang yang paling suka. Tapi dia tak tahu itu Nabi. Yang lebih tahu orang Yahudi, orang Nasrani. Dia tak tahu itu Nabi. Dimerdekakannya Suwaibah, dan Suwaibah balik menyusukan Nabi Muhammad tidak lama, sekejap sahaja. Sekejap sahaja. Orang Arab ni, dia orang Arab ni macam ni, prinsip orang Arab. Kalau anak dia lahir, orang kaya ni, kalau anak dia lahir, dia akan bawa satu tempat dekat Yasrib. Orang bangsawan ni, kalau isteri dia melahirkan anak, kenapa? Dia bawa ke situ. Dia cari ibu susu. Ibu susu. Ibu susu tu datang daripada Serabang, datang daripada Tui. Betulnya, bandarnya tu betul. Betul-betul. Sebab Nabi ni lahir di bandar. Semua Nabi lahir di bandar. Saya dah lahir di kampung. Tetapi kepribadiannya dibentuk daripada kampung. Bila sampai je tempat, anak-anak orang kaya ni ngasuh ibu susu, termasuklah Nabi Muhammad, iaitu Aminah, bawa bersama dengan seorang pembantunya, iaitu Ummu Aiman. Saya kalau baca sejarah Ummu Aiman ni, menitis air mata saya. Kenapa? Ummu Aiman ini tidak pernah ditendangkan oleh mana-mana penceramah, tetapi cukup sadis dan sedih kisah Ummu Aiman ini. Ummu Aiman ni pembantu Siti Fatimah. Dibawanya Rasulullah ke satu tempat yang perkumpulan bayi-bayi bersama dengan anak-anak orang kaya.
anak-anak kontraktor kat situ, ya? Anak-anak kokin kat situ. Maka diambil orang. Seorang ambil, seorang ambil, seorang ambil. Kenapa? Orang tak ambil Nabi. Yang pertama, sebab Aminah ni bukan orang kaya. Nah, berapa ringgitnya berinya gelak katanya. Fikir. Siapa bapa dia tu? Abdullah ni bapaknya dah wafat. Wafat dah mati. Si kaya. Orang lain 2, 3, 4, 5 ekor unta mau nyusu anaknya. Siti Aminah saya ada duit sebanyak sikit je. Jadi orang si mau nyusu anak Siti Aminah 3 hari berturut-turut. Mbak Udin sama juga dengan seorang perempuan namanya Halimatus Sa'diyah. Si mau orang nyuruh anak suruh nyusu dengan Halimah ya. Kenapa Halimah tu si mau suruh? Orang semua nyuruh Halimah kerana Halimah tu orang miskin. Unta pakainya pun kurus kering. Si ada jaminan gantinya. Sebab apa? Waktu tu kalau dia dapat mengambil anak jadi ibu susuan, selama 2 tahun dia akan diam dengan orang. Sebab itu dalam hukum, anak yang disusu oleh orang lain 2 tahun, maka dia akan menjadi ibu susuan. Adik-beradik ibu susu. Hari pertama si dia ambil orang Muhammad. Halimatus Sa'diyah pun si dapat anak untuk susu dia. Hari kedua sama juga. Hari ketiga maka putus asa Halimatus Sa'diyah. Tangannya dia tu selalu si dia ambil orang. Kita pun dia juga saya tak boleh biar pakai susu. Akhirnya dia rasa silu dan segan, bertanya kepada Aminah. Takut kalau Aminah kelak boleh si kami tu memang anak kita jadi ibu susu. Takut Aminah madah kelak. Ini apa kau tu? Pangau untuk ke kau. Udahlah jalan pulang kampung kita nusa sebulan perjalanan. Jojo lu mati anak pun tengah raya. Contohnya dia rasa malu, tapi dia cuba juga tanya. Aminah kata apa? Boleh, saya benarkan. Maka ditanya dengan suaminya, wahai abangku, macam mana kita bawa anak budak ni? Bawalah, mungkin ada keberkatan nanti. Maka dibawa baliklah Nabi Muhammad SAW, bayi kecil tadi. Bayangkan 3 hari orang lain dah pulang mau dah. Ya, Halimatus Sa'diyah dengan suaminya bawa Nabi Muhammad naik unta kurus, dapat dipotong hanya momo unta 3 hari tadi. Udah darah dulu. Laju jadi unta yang 2 laki bini itu pun heran. Dan unta inilah yang dulu sampai ke kampung halaman. Di mana? Di Bani Sa'adah. Kampung tu Bani Sa'adah, tempatnya aman, damai, subur, penduduknya si Rami. Ubur kampung Serabang nanti tu Rami lah penduduk. Jauh daripada maksiat. Di kota Madinah penuh dengan maksiat, di Mekah penuh dengan maksiat. Judi, minum arak, berzina, karaoke, konsep rock. Dulu orang dulu rock, zaman Nabi Muhammad rock, lebih rock dari sekarang ni. Kalau kita sekarang ni minum todi, minum arak, pakai cawan, cari cantik ke tak? Tapi zaman Nabi dulu tidak minum arak, makin kuat. Ayo borok nah. Kuat orang pakai cangkir. Nakkan tak namanya.
Kita rokan. Zaman ni lebih rock. Ya. Bila sampai di kampung Bani Sa'adah, Nabi Muhammad disusukan oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Yang pelik Nabi Muhammad tu, nya si mau ngisap susu sebelah kiri, belah kanan enggak mau. Perempuan tahulah ni asal diisap susu oleh baby. Nah, bila nya asal sakit, tidak biar pandai main gigit macam dan ditukar belah kiri. Bila ditukar belah kiri, sudah mau diluitnya. Jangan mau belah kanan tu. Kenapa? Kerana baby ini, baby kecil tu yang si pandai kelakar, yang si tahu apa-apa, dia tahu bahawa susu sebelah kiri tu adalah milik adik-beradik sesusuannya. Ada padu anak. Cuba kita fikir, perempuan ni ada susu mesti beranak. Kenapa? Orang taruh ni ada ayah susu. Jadi rupanya Nabi Muhammad ini ada adik-beradik sesusuan. Belah kiri, belah kanan dia pun, belah kiri dia pun. Si sama pun kita. Susu orang pun diisap kita juga. Tapi Muhammad kecil-kecil dah tahu dah. Kita tua-tua pun dah masih tahu. Hampir dikejut pada orang. Ya. Ya, hari demi hari, akhirnya bila genap 2 tahun disusu, ya, maka mungkin Muhammad tu dah nampak besar sikit. Mungkin maknya Aminah rindu dengan anaknya, maka dihantar balik kepada Aminah. Bila dihantar kepada Aminah, maka Aminah suka dipeluknya anaknya, dicium. Lepas itu Aminah berfikir, ya, di kota Mekah ni banyak penyakit, banyak virus dan sebagainya, ya, banyak maksiat. Maka disuruhnya Mbak ulang mudik Halimah Muhammad tu jaga udik kali, ya. Maka dijaga semula oleh, dibawa balik Halimah, dijaganya semula di kampung Bani Sa'adah. Bila usianya sudah meningkat kepada tak silap saya 7 tahun. 7 tahun umur Nabi Muhammad tu dah pandai dah biak perang, silap saya 7 tahun nak. Dah pandai jerat drama, dah pandai main hujan. Maka Nabi Muhammad pun bermain dengan kawan-kawan dia, termasuk dengan adik-beradik sesusuannya. Dalam tengah bermain tu, maka datang satu benda yang pelik, iaitu 2 orang laki-laki yang menggunakan jubah putih nangkap Nabi Muhammad. Ditangkap oleh siapa? Ditangkap oleh adik-beradik sesusu. Dia kecil tu nangkap air. Siapa nak orang nangkap Muhammad tu? Katanya dia ditangkap, dibuka baju, dioperate, dicabut jantungnya, dicabut hatinya, kemudian disuci dengan air, ya, dimasuk emas. Jadi biar kecil tu tanya tahu ayah apa dia tahu. Nak kuning emas ke nak apa tai ke dia tahu. Ya. Dia tergamar macam yang viral sekarang ni. Budak-budak diculik, tenang. Saya ada cerita sebenarnya biar diculik di Malaysia tu. Ya, dia ambil organ. Saya tahu, jangan takut. Ya. Itu berlaku di Thailand. Tapi kita kena berjaga-jaga juga. Faham kan? Jangan kelas suruh turun sekolah biar. Jangan turun sekolah kau. Betul maknanya. Kau diculik orang lah. Jangan. Ya. Cuma kita berhati-hati. Tapi bila berlaku benda macam tu, adik-beradik sesusuannya berapa ikut pulang rumah. Ikut. Ngasuh maknya, ngasuh bapaknya. Ibu katanya, ayah katanya, abi, umi dia kata. Muhammad ditangkap orang, dibelah dadanya, dicabut jantung, diceritalah, dicuci.
Halimatus Sa'diyah pun rasa terkejut setelah mendengar kataan daripada adik-beradik susu Nabi ni. Dia asyik dah benang bulan. Dia pun panggil suaminya, kemudian mereka pergi ke tempat kejadian, melihat Nabi Muhammad terbaring dan dua manusia yang memakai baju putih siapa lagi di sini. Yang dilihatnya apa? Dada Nabi Muhammad, seperti yang disebut beradik sesusu. Memang ada kesan operation. Ini operation daripada Allah, ya, bukan operation doktor yang kita tu. Mun doktor tadi belah cabut nanti dah, ya. Tapi operation daripada Allah, jahitan daripada Allah. Maka dibawa balik Muhammad ke rumah. Dan susah hati dua laki bini itu. Belum pernah berlaku lagi kes pelik-pelik di kampung kita tu katanya. Ada berlaku benda macam tu. Mun macam yo, hantar pulang lah biar tu dengan mak Yahudi. Ujung-ujung berlaku apa-apa dengan biar tu lah. Akhirnya 7 tahun usianya dihantar balik ke rumah ibunya Siti Aminah. Bila dihantar, tanya dengan Muhammad, Muhammad mau si kau dihantar pulang dengan mak kau. Melompat Muhammad. Lama si naga muka maknya gitu. Ya. Maka dia pun dihantar balik. Bila sampai di rumah, Siti Aminah pun merasa gembira dan dipeluknya Nabi Muhammad SAW. Dilihatnya anaknya semua dalam keadaan baik. Tapi dua orang suami isteri ini, dia tak cerita apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad. Takutnya susah hati, dirahsia. Pada keesokan harinya, Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi menziarahi kubur bapaknya, iaitu Abdullah yang berada di kota Madinah. Limbahnya. Siapa dengannya? Wanita yang saya sebut tadi, Ummu Aiman. Ummu Aiman ni dengan dia sentiasa dengan Siti Aminah, bersama dengan Siti Aminah dalam perjalanan pergi ke tanah perkuburan. Kemudian setelah menziarahi kubur Abdullah bapa Nabi Muhammad, maka mereka balik. Dalam perjalanan balik, maka Aminah jatuh sakit. Belum sampai di kota Madinah, Siti Aminah wafat dalam perjalanan, mati. Nabi Muhammad umurnya baru 7 tahun. Maka dikuburkan di satu tempat namanya Al-Abwa, di antara kota Mekah dan kota Madinah. Lalu dibawa balik oleh Ummu Aiman Nabi Muhammad, diserah kepada datuknya Abdul Muttalib. Dijaga oleh datuknya. Datuk nenek itu baik dengan cucu dia nak. Baiknya dia minta duit beri, dia main hujan beri. Si sama dengan mak apa baik lah datuk tu, ya. Nak ngubi cucunya susah. Anak nama datuk baik 2 tahun saja yang jaga Nabi Muhammadnya. Akhirnya Abdul Muttalib telah meninggal dunia. Tetapi sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, dia pernah berwasiat kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman di, wahai Ummu Aiman, kalau aku meninggal dulu sebelum budaknya besar, ya, maka serahkan dia kepada budaknya. Suruh budak menyenangnya. Tahu siapa budaknya? Siapa? Abu Talib. Dimak oleh Ummu Aiman ke rumah Abu Talib. Abu Talib tu pula seorang laki-laki adik beradik seibu sebapa dengan Nabi Muhammad. Anak lainnya beradik semak aja.
kadang-kadang beradik sebapak aja lain. Cuma Abdullah dengan Abu Talib adik-beradik seibu sebapak. Kena si disuruhnya tidak Abbas inang orang kayo. Banyak adik-beradik Rasulullah Abdullah tu. Kena dipilihnya Abu Talib. Sedangkan Abu Talib adalah orang yang paling miskin dan mempunyai anak lebih daripada 20 orang. Hanya ada orang Sabah banyak 20 orang. Saya ada nak. Banyak anak yo. Oh, 2 ekor anak tu. Lebih 20 orang anak Abu Talib. Salah seorang daripada anak siapa nama? Ali bin Abu Sayyidina Ali ya. Itu anak Abu Talib. Kemudian dijaga oleh Abu Talib sampai Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Abu Talib dah lah miskin, anak banyak, kerjanya bisnes, dagang jual lauk, jual kerupuk. Macam biarlah lebih kurangnya. Dia bangkeri. Dia pergi tiap musim panas dia pergi sebelah kiri, musim sejuk dia pergi sebelah kanan. Berniaga, orang berniaga. Akhirnya satu ketika Abu Talib ni dia berniaga macam ni. Sebab apa Abu Talib si pandai kaya? Anak dia banyak, makan deras wang. Satu hari punya dapat modal RM5, dijualnya RM5. Bila nak kaya? Buat terfikir. Mun modalnya RM3 jual. Sebab pada zaman itu, zaman jahiliyah itu, macam mana perniagaannya? Macam mana? Kalau barang itu sekilo, yang jual ke orang berapa tu? Sekilo RM20. Okey. Timbang-timbang setengah kilo je. RM20. Zaman tu, zaman jahiliyah. Tapi seorang je manusia. Itu Abu Talib tu je. RM5. Sekilo. Kilo nak kaya nak. Tapi Allah, tengok Allah uji. Dia letakkan Nabi Muhammad kepada orang mempunyai kepribadian yang mulia. Akhirnya satu ketika dia nak pergi berniaga di Syam. Nabi Muhammad usianya tak silap saya 12 tahun. Nabi Muhammad geram nak ikut. Budak, aku nak dengan kita berjual lawak kering juga. Dan ikut budaknya. Budaknya pada siapa tahu tu musim sejuk. Kelak lalu demam, malu sakit kau kelak. Nabi Muhammad si mau juga nak terjak-jak kaki nak ikut. Ya. Maka dibawalah oleh Abu Talib. Abu Talib ni ada kabilah, ada giangnya bisnes tu. Ada giang. Unta si kuah, anak po di mak belacan. Si kuah, bak kering, si kuah ada giang bisnes. Ya. Maka dibawanya Nabi Muhammad untuk berniaga, diajarnya berniaga. Okay. Dalam perjalanan ke Yasrib, perjalanan ke Syam, satu ada sempadan antara Syam dengan kota Mekah. Ada satu sempadan dekat situ, seorang hamba padri, iaitu ahli kitab terbesar orang Yahudi, namanya Buhairah. Buhairah ini orang yang berpegang teguh dengan agama Yahudi. Maka dia benci naga golongan-golongan di antara Yahudi itu banyak yang melakukan maksiat yang dilarang oleh dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur. Maka dia pindah di sepadan antara Syam
dan kota Mekah. Dekat Uhud pasirnya diam seorang. Di sialah tempat lalu lalang orang berniaga. Kabilah-kabilah kaya yang berniaga, wang kuit lalu di sia. Tapi si pernah singgah sebab orang takut dengannya. Orang yang keras, keras dalam hukum. Dan Buhairah ini selalu mengkaji kitab. Dia kata apa? Satu hari nanti ada di kalangan kabilah yang lalu akan membawa Nabi akhir zaman. Maka tiap-tiap hari dipaknya orang lalu. Tangga yang lalu tangga yang lalu tiap-tiap hari. Akhirnya satu hari dia melihat kabilah daripada Abu Talib lalu. Disuruhnya singgah, diajak dijamunya makan, disuruhnya bermalam. Ditanya dengan Abu Talib, sudi kah singgah di teratak saya bermalam makan di sini? Abu Talib kata, saya sudi. Maka Abu Talib mengarahkan rakan-rakannya untuk masuk ke rumah, dan Nabi Muhammad yang kecil umur 12 tahun suruhnya jaga unta-unta. Kau jaga unta-unta ya, katanya. Kami orang nak pergi tu haiwan tua tu. Ya. Maka bila masukkan rumah, dijamu makanan, maka Buhairah kata, adakah lagi kabilah kamu yang belum masuk? Maka Abu Talib kata apa? Ada seorang budak kecil, dia jaga unta-unta dekat luar, suruh dia masuk, kata Buhairah. Maka budak kecil itu Muhammad pun disuruh masuk. Apabila dia masuk, Buhairah terperanjat melihat budak kecil tadi mempunyai tanda-tanda yang ditulis di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Di bahunya ada tanda kenabian. Maka dia telah mengatakan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, tahukah kamu siapa budak ini? Tahu, itu anak angkat. Kata Abu Talib, kamu tipu, kata Buhairah. Kenapa saya tipu? Anak ini tidak punya ibu, tidak punya bapa. Terkejut Abu Talib. Tahu kenapa kan? Kaminya tahu, saya ada mak, ada bapa. Kemudian dia bertanya kepada Abu Talib, tahukah kamu ini ialah Nabi akhir zaman? Jangan kamu meneruskan perjalanan ke Syam, bawa balik anak ini ke kampung semula. Kenapa? Kalau diketahui oleh orang-orang Yahudi, maka anak ini akan mati dibunuh. Abu Talib percaya. Kenapa? Kerana orang yang bercakap itu di antara padri besar di kalangan orang-orang Syam. Mbak bilang mereka takut. Mbak bilang, ya, hari demi hari Nabi Muhammad menjadi besar. Akhirnya bila usianya meningkat kepada 13-14 tahun, maka dia telah belajar untuk mengembala kambing. Masuk kerja, nak ada kerja kampung tu katanya. Akhirnya tangannya biak-biak muda waktu itu suka kerja jaga kambing juga. Ya, macam kita kat kampung ni, kalau kita jaga sapi orang nak punya beranak lah, bagi dua, biarlah. Untuk ekor anak sikua pulang orang pun, sikua pulang orang jaga. Biar nak, macam biarlah. Nabi Muhammad dengan kawan-kawannya yang pejabat juga jaga kambing orang kaya. Ya. Bila dalam waktu dia bekerja mengembala kambing dengan rakan-rakannya di kota Mekah, tiap minggu ada pesta.
ada orang nikah. Dalam pesta tu banyaklah semua maksiat, minum arak, main judi, berzina, tarian mogel dan sebagainya. Jadi kawan-kawan Nabi Muhammad ni kata, Muhammad, esok hari kita pergi pesta. Sibuk kerja kita esok hari. Ipo. Muhammad kata, tangga rupa lah belum katanya. Si jadilah Muhammad tu, ipo, si mau. Dia ada. Jadi esok hari semuanya kerja. Dalam keadaan kerja ni jiwanya tak tenang. Oh, kawan-kawannya si tenang jiwa. Orang selalu kalau tak semayang, kalau orang beriman, kalau tak semayang tak tenang, hati tenang. Tapi kalau orang yang selalu membuat maksiat, kalau dia tak lakukan maksiat satu hari, tak tenang jiwa. Macam itulah. Jadi saya nak jaga kami dua hari itu. No kami mengkau. Bentuknya dia aja. Amat pergi je. Tinggal kami duduk. Jangan kepada Nabi Muhammad. Dia aja. Kita mana pergi, pergilah. Kambing-kambing kita mahu tinggal dengan pula penjaga. Suka tidak pergi. Berapa hari? 3 hari pergi. Tinggalnya kambing dengan Muhammad. Kemudian tidak ia pulang dalam masa 3 hari. Kambing sikua pun saya ada mati dimakan singa. Sikua pun saya ada sakit. Semua sihat kambing. Ya tidak ya badan. Hebat Nabi Muhammad itu katanya. Sadiqul wa'dil amin. Itu sebutan mereka. Pernah dengar tak? Sadiqul wa'dil amin. Orang yang apa dia? Sodik, bijak dan amanah. Bermula dari situlah Nabi Muhammad jadi center ABX JNT. Tak teriak orang. Tak teriak lah. Orang saya tu nak barang, orang nak berniaga pergi jauh, nak tinggal duit lu takut tinggal di rumah, ditinggal dengan Nabi Muhammad. Asal orang tinggal nak barang, ada emas ditinggal dengan Nabi Muhammad. Makin lama makin popular Nabi Muhammad, ya. Dikenal dengan kepribadiannya. Nak hebat itu, ya. Kita tu cuba jadi ejen JNT. Cuba. Uras dengan orang dalam FB. Hari-hari hanya nak barang datang pukul berapa. Pas tu muka je kena nak barang tu hanya pun. Uras dalam. Nabi Muhammad dah macam-macam harta ditinggal kepadanya. Semua jadi baik. Dia pulang dengan orang ni. Saya ada hilang, semua saya ada hilang. Sebab hari demi hari, akhirnya Nabi Muhammad menjadi kaya. Bila dia kaya, terkenal, maka dia tidak lupa kepada Abu Talib, bapa saudaranya yang telah memeliharanya bagi kecil. Ya? Maka diambilnya anak Abu Talib seorang menjadi anak angkatnya. Siapa? Iaitu Sayyidina Ali. Lalu diam dalam rumahnya. Ya, semakin dewasa Nabi Muhammad, maka didengar oleh seorang perempuan. Perempuan dengar ada biak pujian nama Muhammad. Tahu Muhammad apa tu? Tahu? Dia tahu. Memang tak lah dia lah. Ya. Biak pujian nama Muhammad bagus, pribadinya bagus, kaya, ya baik dengan orang, semua bagus. Saya ada minum arak, saya ada main judi. Pada zaman tu semua kaum wanita dipandang hina. Si ada dipandang mulia. Semua dipandang hina. Cuma seorang saja manusia dipandang mulia ketika itu. Siapa? Siti Khadijah, mak janda kaya. Siti Khadijah tu lah dengar berita tak ada biak bujang nama Muhammad bagus, biak yo kaca, udahlah baik dengan orang. Kemudian pribadinya bagus, wah kelakarnya saya tahu si bagus. Celaka kau, babi kau saya tahu. Kelakarnya bagus semua kelakar. Ya, biar nama Muhammad. Oh, dia tu boleh diajak joint venture business, kata Siti Khadijah. Lalu disuruhnya orang ngagak Nabi Muhammad, suruhnya yo temu dengan aku nak ajaknya joint business. Sebab apa?
Siti Khadijah ini disebut sebagai toharah, wanita suci pada ketika itu. Kenapa orang ketika itu menyanjung Siti Khadijah? Orang nyandau disanjung. Kenapa? Kerana kalau dikumpul semua orang kaya yang berada di kota Mekah, belum dapat melawan suku harta Siti Khadijah. Kaya orang suku tu bisnes paling maju tu. Mun nak kaya, nikah dengan janda kaya. Cepat tak kaya. Jadi Nabi Muhammad pun dirisik untuk join venture. Maka Nabi Muhammad kata, siapa orang nak ajak aku join venture business tak? Wayang nama Siti Khadijah. Nah beritahu tu. Nah, aku bilang aku nanya dengan budak aku dulu katanya. Tanya dengan budak ada orang nak ajak aku bisnes lama. Boleh cerita siapa Siti Khadijah? Boleh on kata tu, kata bapa saudara. Dia pun join. Maka diberi Siti Khadijah modal yang banyak. Dia diberi modal yang banyak untuk berniaga. Maka diantaranya seorang perisik. Pakai merhati dengan kau tulis, nak pun di pola Muhammad ada kena mencuri duit ke, semua ditulis. Kelangkaan Nabi Muhammad ditulis, nak di pola ditulis, semua ditulis. Makan, minum, yang dilihatnya Muhammad ketika berjalan tu dilindungi awan, ditulis. Ya. Lalu dimaknya pulang tulisan semua sepanjang perniagaan tu, ya. Bagus semua. Lalu jatuh hati Siti Khadijah dengan Muhammad. Jatuh cinta. Bila jatuh cinta, lalu dipadahnya nak nikah dengan biak bujang yo. Mau sih biak bujang dengan aku. Siti Khadijah ni banyak di kalangan bangsawan Arab yang kaya-kaya datang meminang dia, ditolak dia. Tetapi dia terpikat dengan Muhammad. Lalu dihantar utusan untuk bertanya kepada Muhammad. Ada seorang wanita jatuh cinta dengan kau. Ram nak ambil kau jadi laki. Siapa tu Muhammad? Siti Khadijah. Mumpio aku nanya dengan budak aku duk. Nanya adik dengan budak ni. Angga ada sampai besarnya. Dia nanya dengan orang, oh, saya dah bertinaknya pun. Ya. Dia tanya dengan udahnya, ada orang perempuan suka dengan aku dah, ya, nikah dengan aku. Siapa nama orang perempuan? Siti Khadijah. On, kata tu. Maka siapa yang meminang? Maka Siti Khadijah pun meminang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah pernikahan. Selama Nabi tu, bila berlaku pernikahan, maka Nabi Muhammad telah menghantar mas kahwin sebanyak 10 ekor unta merah. Yo mas kahwin 10 ekor unta merah. Unta merah sekarang kini tu lah harganya 8.7 bilion sekor. Kini tu Google berapa harga unta merah sekarang. Porsche 7 buah belum tentu dapat lawan seekor unta merah. Mahal unta merah tu. Macam di Mexico kita nak ada lembu pelaga-laga kan. Juta harga yo, sekor yo. Mana sabuang dia mahal 200 dia tu lah. Mahalnya mas kahwin. Kita berapa mas kahwin? 120. Tak apa-apa lah. Berilah 500 ke. Jangan tak coba. Tu si nanya, Ustaz, orang nyanda berapa Ustaz? Ya. Udahlah 120. Nanti tawar je baru. Abu Nawas kan, tawarnya. Mau nyanda apa? Dan mas kahwin kan 120 dua.
kali 80. Adilah kenapa? Nabi Muhammad janda, bukan janda miskin, janda kaya. 10 ekor unta merah. Harga unta merah sekarang ni tahun 2022 8.7 bilion. Sikor unta mahal. Allah. Di atas kampung Serabang tu nang KLCC di situ asalnya. Nah, hebatannya. Nikahnya dua tu. Bila nikahnya dua tu, ya, lahir pertama tak silap saya Qasim, anaknya nama Qasim, mati. Lahir anaknya kedua, mati. Laki wak, mati wak. Lahir anak ketiganya lelaki wak, mati. Tiga-tiga mati. Kemudian lahir anaknya perempuan, Umi Kalsum, ya, Ruqayyah, semua hidup anak perempuannya. Anak perempuan 3 orang hidup, anak lelaki dia mati. Sebab itulah Siti Aminah, Siti Khadijah kata kepada Nabi, kamu bukan bapa kepada anak-anak kamu, tetapi kamu bapa kepada manusia seluruh alam. Sedih hilang, anaknya mati tiga-tiga hilang. Sebab itulah, ya, kalau perempuan ni kalau lahir anak pertama mati, lahir anak kedua mati, lahir anak ketiga mati. Ketika maknya meninggal dunia, dibawa ke dalam neraka. Ketiga-tiga anak ini akan jadi benteng di depan malaikat. Jangan mak bos neraka. Anak ini akan jadi benteng kepada ibunya daripada masuk ke dalam neraka. Itu hebat wanita. Jangan kira biar tu menyalahi akhirat, siap bunuh. Seorang mati, Uti siap bunuh Uti. Seorang jadi. Jangan dibunuh, matinya pun. Anda tahu ni. Faham kan? Dibunuh. Kemudian di dunia hari usia dia 15 tahun dia dah diajar berperang Faruj, satu peperangan, dia dah belajar perang dengan Nabi Muhammad. Akhirnya makin tua, usianya 25 tahun, maka dia dilantik jadi Nabi. Kemudian umurnya 40 tahun, ya, dia telah dia telah berkhilwah, menyendiri. Kenapa? Yang nangga umat manusia penuh dengan maksiat. Maksiat tangannya. Jadi Nabi Muhammad menyendiri di satu tempat, namanya apa? Di gua Hira. Gua Hira ni paling tinggi benar di kota Mekah tu. Tinggi. Siolahnya diam seorang-seorang. Hari-hari bininya hantar nak bekal, nak makan. Tiba-tiba datang manusia memeluk belakang Nabi Muhammad. Dipeluk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anak aku si pandai nyebut. Iqra, ulang balik. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad mana aku si pandai baca. Dilepas malaikat Jibril sebenarnya menjelma berbentuk manusia. Kemudian malaikat Jibril beredar. Inilah surah yang pertama turun, surah Al-Alaq. Bila malaikat Jibril beredar, Nabi Muhammad pun takut. Siapa nak ulang tadi? Bila dia takut, dia pun keluar daripada gua Hira. Bila keluar daripada gua Hira, dia melihat satu lembaga yang besar. Sayapnya
daripada ufuk timur kiri dan ufuk barat kanan. Rupa-rupanya itu bentuk malaikat Jibril. Dia orang besar. Linda wang dunia utama. Bilang nak pun nak tu. Lah saksa pun nak tu. Atromen ke Superman. Akhirnya dia rumah, balik rumah. Sampai di rumah dia pergi temuan nyata rumah. Bila temuan dikebur oleh bininya. Kebur temuan pun. Ibu punya orang temuan. Habis nak ada luar sebut. Ya? Tak hantu, tak jin, tak sebut. Tapi jika dia saya ada nyebutnya ya. Mungkin tahu lah ya. Maka di selimutnya Nabi Muhammad SAW menggigil. Maka datang sekali lagi. Ya ayat mudatsir, kum fa'anzir. Wahai orang dalam selimut, bangun membesarkan Tuhan. Ini surah yang kedua turun, surah Al-Mudatsir. Lepas surah Al-Mudatsir, surah apa? Surah Nun. Selepas surah Nun, surah apa? Surah Muzammil. Selepas surah Muzammil, surah apa? Surah Fatihah. Mulima surah Fatihah. Wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bangunlah dan bertakbirlah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yo Nabi baru tahu ia adalah malaikat Jibril. Waktu itulah ia diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan dakwah, dia berdakwah pertama siapa masuk Islam? Siti Khadijah masuk Islam, isterinya. Yang kedua siapa? Anak-anaknya. Yang ketiga siapa? Ali, anak angkatnya. Rasulullah berdakwah di mana dulu? Berdakwah dengan ahli keluarga dahulu. Inilah orang-orang masuk Islam. Kemudian dia berdakwah dengan seorang bangsawan. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Kau masuk Islam, bakar. Bakar tu mau. Saya dah banyak macam. Bakar tu lah lembah. Tidak Osman, tidak Omar, masuk Islam. Makin ramai. Akhirnya ramai di kalangan umat masuk Islam. Sampai kampung Serabang tu orang masuk Islam. Disebar oleh Nabi Muhammad. Ya. Dan bila saya lanjutkan lagi ya, masa cukup. Cerita banyak cerita tu. Akhirnya bila waktu usia Rasulullah dah menjadi Rasul, dia menyebar dakwah ni seluruh alam. Maka telah sampai di kampung kita. Ya. Kemudian Nabi Muhammad cukup usianya, dia telah wafat, meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia ni, siapa lagi hidup? Abu Talib lagi hidup. Budaknya lagi hidup. Ya. Ummu Aiman lah, orang tua nak jaga dari kecil lagi hidup. Dia dah apa-apa nak nanggal orang gitu. Apa kau tu ya? Demialah punya ini jalan tiap pagi. Nyolah selalu dia ampas Nabi. Saya petang-petang jalan yang ampas Ummu Aiman. Disuap dia nak makan. Saya bahagi-bahagi dia apa orang tua yo. Orang tua yo nasi dapat jalan lagi. Nak gagah beja. Nya tahu siapa atang yo. Siapa nyuap nak makan, siapa nya tahu. Oh mama kau tu mat sar kau dah dia lah. Ngelalonya walaupun matanya sih tu apa naga aja. Waktu itu saya ada cermin mata. Saya tu apa boleh mata dia kan. Kita operate. Akhirnya satu ketika berlakulah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal dunia. Ya. Maka berlaku kecoh. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali berdiri depan pintu.
Sayyidina Umar kata apa? Siapa kata Rasulullah wafat, ku pancung kepalanya. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun metap di mata dia. Nangis. Selepas itu di mana mereka pergi? Mereka pergi ke rumah mana? Ke rumah apa? Ummu Aiman. Ibadahnya orang tua yo. Ya. Bila sampai di rumah Ummu Aiman petang tu, ya, ayo haji ya, kes yang berlaku. Ayo haji. Tunggu. Petang di padahnya dengan orang tua, takut kelak orang tua yang nanti. Ni mati datang takutnya nanti ya ibadahnya. Bila datang 4 orang sahabat tu di rumah Ummu Aiman, aku Ummu Aiman rasa lain. Siapa kita pegang tu katanya? Kita pernah bau lain. Gerak-gerak lain katanya, gerak-geri lain katanya. Lalu ceritalah, saya Abu Bakar As-Siddiq, saya Osman, saya Ali, saya Umar. Apa tujuan kita datang tu dia kata? Yang nak madah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak kamu kata. Dapat Nabi Muhammad unggah Ummu Aiman ni ibu juga. Anak kamu telah kembali ke rahmatullah, wafat pada pagi tadi. Maka meretap air mata orang tua. Kenapa wailah mati? Biarlah hatinya. Aku tua tolong juga mati. Kamu dulu mati ya. Aku tahu jangan tua nak. Ngejut dengan begitu amat sakit lalu matinya teh. Ya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq kata, wahai Ummu Aiman, kenapa kamu bersedih atas kematian Nabi Muhammad SAW, sedangkan kamu sudah puas mengasuh, mendidik dia sampai dia besar menjadi orang yang berguna kepada manusia seluruh alam. Maka Ummu Aiman menjawab, aku bukan menangis disebabkan Nabi Muhammad SAW wafat, tetapi aku menangis disebabkan hari ini terputusnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka nangis momo para sahabat dengan ucapan Ummu Aiman. Sebab dia bukan menangis kerana Nabi meninggal, tetapi dia menangis kerana wahyu Allah terputus kepada umat. Maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, benar kata Ummu Aiman, maka satu ketika kelak akan berlaku maksiat seinci demi seinci di depan mata manusia. Lihatlah, saya sebut terus di kampung Kalau. Tidak. Dulu kita tengok dalam pub, sekarang ini berlaku di uptown. Tarian mencolok mata, pampai. Tak pernah tengok. Saya pernah dulu pergi di Thailand, ya, dari sempadan Golok pergi ke sebelah tu. Pernah pergi tengok dulu di Tiger Show. Dulu. Sekarang ni nak pergi tengok Tiger Show di mana tak jauh dekat. Di uptown Kalau. Menari sepang bugil. Betul lah. Tak terputus wahyu daripada. Dan saya teringat satu sejarah tahun 1997 ataupun 96 ataupun 98, saya terlupa. Dengar kisahnya. Kisah ini betul-betul berlaku di Malaysia, di sebuah negeri dan di Sabah, di sebuah perkampungan. Lebih besar di pusat kampung kita ni lah, ya, di Sabah. Google ini kampung apa yang berlaku di situ. Dekat situ mereka mengadakan pesta, pesta pagi umur tu, pesta nyabuang mano. Bila pesta nyabuang mano ada okey lagi, tak untuk kampung ya. Tu imam okey lagi sebenarnya.
Abang anu aja ini dah. Kemudian bila tengah hari nyambuang asui. Asuk diberi minum arak. Bisa buang tidak? Koyong masuk. Lalu bunyilah tidak ketua kampung. Bunyilah tidak imam. Pelik ada main kita situ. Dia lah. Kinyadi nanti. Jadi didengar tidak ya? Jadi didengar. Kena ramai lagi puak tu daripada puak ni. Puak yang baik-baik. Kemudian apabila sebelah petangnya disambung lagi dengan konser tali menari. Joget besok lah. Ada juga lah gendang apa dan semua, karaoke dan sebagainya. Suka. Kemudian apabila tiba selepas isyak pula disambung lagi pesta tari menari. Semua kena joget. Biak joget, orang tua joget, semua joget. Laki bini joget dengan syarat mesti minum arak sikit. Dah suka lah kan. Hari pagi ni api pesta di apa kata tu kami ayat dibantah ketua masyarakat, dibantah oleh musik Islam. Saya ada didengar sebab golongan tu sikit. Akhirnya bila tengah malam detik 11 malam ditambah lagi pesta menari bogel. Biar kecil joget telanjang, orang bujang telanjang, orang negara telanjang. Saya dah highlah ya. Tu makne telanjang juga, pakne telanjang juga. Jopo kita bayang ni po makne joget telanjang. CCB kan. Pakne telayu aja tembak. Bila detik 12 malam mereka telah tidur dalam keadaan khayal. Akhirnya berlaku balak daripada Allah. Kampung itu telah dibanjiri oleh banjir lumpur. Imam mati juga. Musik masjid siap juga. Foto kampung siap juga. Semua ditimpa balak. Jadi saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan bahawa jangan melakukan maksiat dalam kampung kita. Bila berlaku maksiat, sila tegah. Orang yang ditegah sila dengar. Kelak bila berlaku musibah daripada Allah, maka balak itu turun. Bukan saja orang yang pesta tu kena, bahkan orang yang tidak berdosa pun turun terkena balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi kampung musik. Jangan susah hati. Orang susah hati apa? WB tu lah makna nak walah pesta ini. Lalu saya dah pesta ada walah WB tu. Contoh, kuras. Akhirnya datang Cina bawa pesta. Pesta Cina bawa. Jangan susah hati. Ya, sebab apa? Allah kalau dia bagi pesta dengan kita, si perlu kita maki ci. Si perlu kita maki gopo. Si perlu kita bersualik kacak-kacak. Tuhan mula pesta. Baru-baru tu berlaku pesta naik boyak, naik atas tepi kapal tu. Tenang kasih. Ayo, ada sinangka pesta kita. Penuh orang naga. Pesta lagi Tuhan tu. Ini tu belum berias lah nak. Ada ni berkembang aja turun dengan pesta dia. Jangan minta sangat pesta. Minta adalah ya benda-benda yang bersifat kepada kerohanian, pendidikan rohani. Jadi tuan-tuan dan puan, jam pun dah jam makan tu. Salah satu nak makan di studio ni. Ayo naik hati, ayo. Dan hujan rahmat daripada pagi tadi sampai sekarang. Hujannya lebat, kondisi hangat, kondisi sejuk ialah kondisi dia kata orang kampung Tui, kampung Serabangan.
kampung Serabang pada pagi ini diturun Allah rahmat. Ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ayah ketua kampung, kemudian pengurusi masjid, ayah tuan imam dan ahli jawatan kuasanya dan seluruh orang kampung Serabang ini, bila mati kelak mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka ingat, kita banyak ditipu oleh sejarah. Sejarah banyak menipu kita. Ya. Ingat, orang yang memerdekakan tanah air kita ini siapa? Yang pertama Said Dul, yang kedua Tuk Janggut, yang keempat Bahaman, yang kelima Mat Saleh, apa lagi? Mat Kilau. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah ulama warisatul anbiya. Mereka itu bukan pahlawan, mereka itu ulama. Kenapa saya sebut mereka ulama? Tengok cerita Mat Kilau. Sebelum dia bunuh penjajah, apa yang dididik kepadanya? Dididik tentang akidah. Betul tak? Okay, di Sarawak siapa? Yang pertama ialah Mosidi Sidik, mati di tali gantung. Yang kedua Awang, mati di tali gantung. Yang ketiga Bujang Suntung, mati di tali gantung. Yang keempat Rosli Dobi, mati di tali gantung. Siapa tu guru mereka? Tok guru mereka ialah Syekh Osman, seorang ulama yang datang di negeri Sarawak. Ada sekolah nama Syekh Osman di Kuching. Apa yang dibawa oleh kumpulan 4 orang yang mati digantung oleh orang putih, yaitu rukun 13. Apabila baru-baru dulu berlaku penggalian kubur ni, digali kubur Mosidi Siti untuk dipindahkan, ya. Ada jumpa rangka dia. Digali kubur Bujang Suntung, dijumpa juga kerangka dia. Digali kubur Awang, dijumpa juga. Bila digali kubur Rosli Dobi, tak jumpa kerangka dia. Dalam satu etika saya baca bahawa isteri gubernur yang dibunuh, siapa namanya? Sir Edward, Sir Duncan Stewart. Sir Duncan Stewart, nama gubernur yang dibunuh oleh Rosli Dobi. Isteri Sir Duncan Stewart ini ingin melihat wajah Rosli Dobi hidup-hidup dibawa ke London. Sebab itu saya tengok orang yang memerdekakan tanah air Sarawak yang kita duduk sekarang ini ialah di kalangan ulama. Siapa yang bunuh orang putih tu? Seorang budak yang berpegang kepada rukun 13, yang mengucap kalimah la ilaha illallah, yang dibentuk kepribadiannya. Jadi generasi yang berada di kampung, saya teringat dengan seorang pemindato daripada Indonesia yang berjaya menanam pokok sebambu di kota Mekah ketika sampai gini tu. Pokok mana-mana pun ditanam di kota Mekah tak akan tumbuh kecuali pokok yang ditanam oleh seorang pemindato ini. Sampai sekarang pokok sebambu di kota Mekah tumbuh. Tanah yang diambil daripada Thailand, ditanam pokok sebambu hijau. Seorang pemindato ni kata apa? Hadirkan saya 7 orang pemuda yang jiwanya, yang hatinya telah dididik dengan kepribadian yang mulia. Nascaya mereka itu dapat memimpin dunia. Tadi ibu bapa, atuk-atuk, nenek-nenek, masuk saya sendiri, ya, jaga anak kita, jangan mereka sampai hanyut, ya, dibuai oleh keduniaan, hanyut
dibuai oleh anasir-anasir yang tidak baik. Jaga anak-anak kecil ini. Mereka adalah harta. Pakar motivasi kata mereka adalah harta. Tapi saya kata mereka bukan harta. Mereka adalah tanggungjawab kita. Ya, jadi saya rasa tuan-tuan dan puan, setakat itu ada ulung. Apa yang baik itu adalah datang daripada Allah. Dan sebelumnya kita kena ingat, hari ini kalau kita jadi anak, ya, Allah tutup aib kita. Tutup. Kalau Allah buka aib kita hari ini, maka kita akan mengaku bahawa kita adalah anak kepada ibu bapa kita. Ingat, kalau kita jadi bapa, kalau kita jadi nenek, kalau hari ini Allah buka aib yang ada pada kita, kita tidak akan mengaku bahawa kita adalah bapa, nenek kepada anak dan cucu kita. Kalau hari ini kita sebagai ibu kepada anak-anak kita, kalau Allah buka aib yang ada pada kita, kita tidak akan mengaku bahawa kita adalah ibu kepada anak-anak kita. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Effendi bin Ismail di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Buah selasih, buah kelubi di dalam tulang hidangan pagi. Terima kasih daun keladi, bila diundang datanglah lagi. Semoga perkongsian tadi akan dapat dimanfaatkan oleh seluruh penduduk Kampung Serabang agar kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik, insya-Allah. Gema takbir di subuh hari, solat awal jadi amalan, Rasul terakhir tiada ganti, sunnah kekal jadi ikutan. Seterusnya kita mempersilakan Ayahanda KK Haji Tula bin Tapa untuk menyampaikan ucapan peresmian penutup untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Serabang pada tahun ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Effendi Ismail yang sudi datang bersama-sama kita untuk meraihkan majlis Maulidur Rasul dan perarakan spanduk yang telah ada di depan kita. Dan juga saya tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada fungsi masjid dan ahli-ahlinya dan juga yang bertugas lumus untuk menjayakan makan minum yang disediakan untuk kita pada hari ini. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penduduk kampung maupun lelaki dan perempuan. Hari ini adalah hari paling bersejarah bagi kita untuk mengadakan majlis perarakan Maulidur Rasul untuk meraihkan hari keputraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan pada hari itu. Jadi tidak banyak lebar saya guna masa yang telah singkat itu. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari itu, termasuk ahli-ahli yang telah berjaya mengaturkan majlis ini ataupun program ini. Saya ingin menyarankan majlis seperti ini kita maunya akan diadakan tahun yang akan datang meriah lagi seperti pada tahun ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tula bin Tapa. Seterusnya kita berada di acara kemuncak untuk hari ini. Akan diumumkan keputusan bagi pertandingan spanduk sebenarnya perarakan Maulidur Rasul peringkat Kampung Serabang tahun 2022. Okey, pengurusi masjid Babu Salam Kampung Serabang akan menerangkan kriteria yang dinilai sepanjang perarakan tadi. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara pengacara majlis.
Ustaz, saya ambil masa sikit ya Ustaz. Okey, pihak JKP dan juga para ketua ahli panel dan hakim, antara satu kriteria yang kita utamakan yang pertama adalah kreativiti lah. Kreativiti sepanduk-sepanduk yang dibuat, dan juga yang kedua ada kaitannya mengikut tema lah. Menjaga semua nak ada tema, itu yang kedua. Yang ketiga kekemasan dan juga perhiasan, dan yang keempat dan itu penting. Yang keempat tu kita anggap keseragaman pakaian. Jadi ada juga dia kacak bedanya, sepanduk dia kacak, tapi pakai luar bib pakai luar jeans aja, pakai serempak contohlah. Ayo antara dia pun ulasan daripada pihak hakim lah. Jadi mungkin ada yang sepanduk kita anggap seperti nombor satu, mungkin ada nombor satu, biarlah. Sebabkan kriteria tadinya lah. Jadi segera MC akan umum lah. Saya nak maklumnya pun kaedah-kaedah sangat Ustaz pun tujuh cakap Ustaz. So untuk makluman ada 5 Ustaz. Yang sebelah tu adalah yang pertama tu ada sepanduk daripada JKP Masjid Babus Salam. Yang kedua daripada Belia Kampung Sabah. Kacak awak tu. Tapi yang ada lambat setengah jam baru budak yang atas baru kan masuk barang. Ada potong makan lah. Ayo keluarnya lah. Kalau keputusan usia akan umum. Yang ketiga tu adalah daripada Rela Kampung Sabah. Dan Rela tu dia jaga Ustaz. Dia jaga siang malam. Siap dia masuk nak rias. Tapi ada juga sepanduk sidak lah. Faham lah. Terima kasih abang-abang Rela. Itu Irwan, jaga kita juga dan juga menyertai barakat. Yang keempat pun daripada KRT. Itu memang kreatif juga tu, fungsi KRT ya, dengan wanita-wanitanya. Dan yang kelima tu yang pesanda di ujung sekali daripada PIBG dan Sekolah Kampung Sabah. SK Sabah kita negara anak-anak tu, tenaga semua baju semua tadi. Tipas sama. Jadi dia antara kriteria tadi lah. Jadi puterakan juga cikgu-cikgu pengiring ni pun ada juga hadiah sekali menyokong di pihak lah. Jadi ajak ni pun datang seorang besar. Setelah MC akan umumkan untuk siapa pemenang dalam. Tapi yang susah hati, 5 akan dapat hadiah. Semua ada hadiah. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.